Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom kawan-kawan, kita sambung belajar dengan Cik Kausan. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Okey, seterusnya, sebelum tu cikgu nak tanya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bertemu lagi pada cikgu sesi kali ini. Seterusnya, bentuk yang kita perlu cari luas permukaan dia adalah bentuk apa ni? Bentuk kon. Bentuk kon. Pertama kita perlu mengetahui dulu ciri-ciri pada kon ini. Kalau kamu lihat di situ, T itu merujuk pada tinggi. T merujuk pada tinggi. J merujuk pada jejari, ya. Seterusnya S itu merujuk pada lengkungan bagi kon tersebut. Seterusnya kita perlu tahu formula mencari luas bagi sebuah kon. Kalau kita lihat di situ, bentangan pada kon tersebut ada bentuk apa? Bentuk apa? Bulatan. Ya, bentuk bulatan. Siapa ingat formula luas bulatan? Pi J kuasa 2, cikgu. Pi J kuasa 2. Ya, betul, bagus. Jadi formula kalau lihat di situ, formula luas bulatan adalah Pi J kuasa 2. Perlu ditambah dengan luas bagi kawasan lengkungan di atas tu, macam kipas tu kan. Apakah formula luas bagi kawasan lengkungan tersebut? Kalau lihat di situ, formula luas dia adalah Pi J S. Maksudnya Pi didarab dengan J didarab dengan S. S tu apa? S tu adalah kawasan lengkungan. Maka di sini luas dua kawasan itu perlu ditambah. Maka terhasillah formula bagi luas bagi kon. Kalau tengok di situ, formula luas permukaan kon sama dengan luas tapak, iaitu bulatan Pi J kuasa 2 ditambah dengan luas permukaan melengkung, iaitu Pi J S. Kita tengok pada contoh soalan. Di sini diberi kon tinggi S bagi kon ni adalah 10 cm, manakala jejari dia adalah 5 cm. Jadi bagaimana kita nak mencari luas permukaan tersebut? Pertama kita perlu keluarkan formula bagi kon ni. Kamu kena ingat formula dia. Pertama, luas bulatan Pi J kuasa 2 perlu ditambah dengan Pi J S. Kalau lihat di situ, S dia adalah berapa? 10 cm. Seterusnya kita masukkan nilai tersebut. Pi nilai dia tetap 22/7. Jadi jejari di situ 5 cm. Jadi 5 kuasa 2 perlu ditambah dengan Pi J S. Apa dia? 22/7 darab 5 darab 10. Maka terusnya 22/7 kita bahagi, kita akan dapat 3.142. Kita darab dengan 5/2 sama dengan 25. Lepas tu nilai tersebut kita perlu tambah dengan 3.142 didarab dengan 5 darab dengan 10. Maka kita akan dapat Pi J kuasa 2 kita akan dapat 78.55 cm persegi. Manakala Pi J S kita dapat 157.25 cm persegi. Maka luas bulatan tersebut mesti ditambah dengan luas permukaan melengkung tersebut. Maka kita akan dapat 235.8 cm persegi. Maka ini adalah luas bagi kon yang kita kira tadi lah. Jadi nampak? Jelas kan? Boleh? Seterusnya kita pergi pada bentuk yang seterusnya adalah bentuk apa ni? Ini adalah bentuk silinder. Kalau lihat di sini, contoh cikgu bagi tangki air yang jabatan bekalan air tu. Cuba kamu tengok gambar. Nampak tangki air dia bentuk apa? Bentuk silinder. Kalau kita pergi pada skop yang kilang, macam mana bentuk tangki air dia? Cuba tengok gambar. Nampak? Bentuk silinder. Dan kalau rumah kita, kalau tangki air di rumah, siapa pernah tengok tangki air di rumah? Nampak tak tangki air di rumah? Tak nampak? Tak nampak sebab dia ada di sini, ada setengah di luar. Kalau tengok di gambar ni, nampak betul dah, bentuk silinder. Jadi kita perlu tahu bagaimana nak mencari luas permukaan bagi silinder tersebut. Supaya apa? Kalau orang yang mencipta tangki tu, dia perlu tahu permukaan bagi silinder tersebut supaya dia tahu untuk lengkapkan bahan untuk lengkap bagi sebuah silinder tangki. Dia perlu tahu luas permukaan bagi silinder tersebut. Maka kita macam mana kita nak kira? Lihat pada sini, ini adalah silinder. Ciri-ciri silinder kita kena tahu. Itu ada J. J itu adalah jejari bagi
bulatan tersebut lah, jari. Dan T tu adalah tinggi. Okey, seterusnya kita cuba buka, bentangkan silinder tersebut. Okey, apa yang kamu nampak di situ? Bila kita bentangkan silinder, kita akan dapati terdapat dua bulatan. Okey, kalau tengok situ ada dua bulatan dan satu segi empat, dan itu bentangan dia. Okey, tadi kita cikgu dah tanya luas bagi bulatan tersebut apa dia? Pi J kuasa 2. Okey, pi J kuasa 2. Jadi di situ ada berapa okey. Pi J kuasa 2 ada 2. Maka dalam pengiraan luas silinder ini, kita kena pi J kuasa 2 mesti didarab dengan 2, merujuk pada 2 bulatan. Okey, seterusnya kita pergi pada formula bentangan tersebut. Kalau kamu lihat di situ, T adalah tinggi, lebar dia bagi bentangan tersebut adalah 2 pi J. Okey, jadi untuk mencari luas bagi bentangan ini, lebar mesti darab dengan tinggi. Lebar dia adalah 2 pi J darab tinggi. Maka kita pula, okey, hasillah formula ni. 2 pi J darab T. Jadi formula bagi silinder adalah okey, luas dua permukaan bulatan ditambah dengan luas permukaan melengkung. Okey, jadi tu 2 pi J kuasa 2 ditambah dengan 2 pi J T, hasil daripada bentangan tadi. Okey, jelas. Okey, seterusnya apa yang kamu lihat di sini adalah contoh bagi soalan. Okey, ini adalah contoh diberi. Okey, jejari bagi silinder ini adalah 5 cm. Manakala tinggi dia adalah 10 cm. Maka tugas kita adalah mencari luas permukaan bagi silinder ini. Maka pertama kita kena keluarkan formula. Okey, di mana formula bagi luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Di situ ada 2 permukaan bulatan, maka kita akan letak 2 pi J kuasa 2. Seterusnya kita perlu tambah dengan kawasan lengkungan tadi berdasarkan apa yang kita kira tadi. 2 pi J T kawasan lengkungan tu. Okey, jadi kita masukkan nilai tersebut. Okey, 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan J jari dia adalah 5 kuasa 2. Dan kita tambah dengan 2 pi J T, itu 22/7 tambah 5 tambah 10. Okey, kita akan dapat, okey, lihat di situ 2 darab 3.142 darab dengan 25 untuk luas permukaan. Okey, dan 3.142 darab 5 darab 10. Okey, berapa hasil dah? Okey, jadi luas permukaan bagi silinder dua bulatan adalah 157.1 cm persegi. Perlu ditambah dengan luas bagi lengkungan tu adalah 157.1 cm persegi. Nilai dia sama. Okey, seterusnya nilai tersebut kita perlu ditambah. Okey, hasilnya 314.2 cm persegi. Okey, jadi ini adalah luas permukaan bagi silinder ini. Okey, jelas. Okey, setelah kamu faham bagaimana kita nak mencari luas permukaan bagi beberapa bentuk yang ada, kalau lihat di sini dalam petek kamu. Okey, luas yang pertama yang kita cari adalah bentuk apa? Kubus. Okey, yang kedua adalah kubat. Okey, seterusnya yang ketiga adalah piramid, prisma, silinder dan kon. Okey, kita ada satu lagi bentuk, iaitu bentuk sfera. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya kamu, ada apa-apa soalan? Cikgu, saya nak tanya soalan. Ya, boleh. Bentuk apa? Mana nak mencari luas permukaan prisma pentagon yang cikgu ajar sebelum ni? Prisma yang cikgu terang. Oh, prisma pentagon. Soalan yang sangat mencabar. Okey, macam mana nak mencari luas bagi prisma pentagon? Kalau tengok dalam buku teks kamu tak ada. Memang tak ada. Tak ditunjukkan. Okey, kalau tengok pada satu yang ditunjuk dalam buku teks kamu tu, yang dia tulis jom fikir. Apa tu? Dia kata, bagaimana cara menghitung luas permukaan bagi prisma tersebut? Okey, kamu nampak? Di situ ada prisma pentagon, prisma heksagon. Bagaimana kita nak mencari luas permukaan bagi prisma tersebut? Okey, bagaimana nak mencari dia? Cikgu akan terangkan pada sesi yang ketiga, di mana cikgu akan terangkan bagaimana nak mencari luas permukaan bagi prisma pentagon, bagaimana nak mencari luas permukaan prisma heksagon,
Dan yang ketiga, bagaimana nak mencari luas permukaan bagi sfera. Okay, kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.